bertemu kembali. Perkongsian Ekonomi Komprehensif Serantau RCEP berkuat kuasa di Malaysia pada Jumaat lepas sekaligus membuka jalan bagi integrasi negara dalam perjanjian perdagangan bebas FTA terbesar di dunia yang merangkumi 15 negara dengan jumlah penduduk melebihi 2.2 bilion orang. Malah RCEP turut memaparkan pencapaian besar dalam pertumbuhan dan juga pemerkasaan sumber ekonomi yang pesat, dan itu menurut Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri MITI sebelum ini, dan juga perjanjian yang berpandukan sistem perdagangan pelbagai hala berasaskan peraturan akan turut membolehkan Malaysia menikmati ekosistem perdagangan dan juga pelaburan global dengan memanfaatkan penghapusan kira-kira 90% tarif dalam kalangan anggota perjanjian itu sendiri. MITI juga menyifatkan pembentukan RCEP itu menjadikan rantau Asia Pasifik sebagai pusat tarikan baharu bagi perdagangan global dengan memacu dagangan intra-serantau yang hampir mencecah 42 bilion dolar. Bagi mengulas lanjut, kita bersama dengan Nitesh Malani, iaitu pengerusi Yayasan Usahawan Malaysia, untuk kita fahami tahap kesediaan usahawan kita dan juga apakah penambahbaikan yang kita perlukan. Selamat pagi Nitesh, terima kasih kerana bersama kami pada jam ini. Pertama sekali, kita sudah pun menguatkuasakan kerana ini adalah ada tempoh masanya sebelum ini tentang RCEP ini. Kini sudah pun dilaksanakan, namun di mana tahap pemahaman usahawan? Kerana semalam saya berborak dengan beberapa usahawan, mereka masih lagi tidak faham tentang apakah RCEP ini sebenarnya. Namun bagi Nitesh dan juga rakan-rakan, bagaimana sambutan ini dan juga mungkin persediaan mereka untuk memastikan bahawa akses pasaran itu mereka terima dan juga rebut? Terima kasih Najib. Okey. Pada pandangan saya, RCEP ini agak baru dan dari segi golongan usahawan atau PKS selagi di Malaysia, perlulah lebih penjelasan yang lanjut diberikan kepada golongan usahawan. Pelbagai trade treaty telah diadakan sebelum ini, tetapi golongan usahawan, especially dari golongan SME PKS yang di bawah ni, kurang memahami impact-impact yang terdiri daripada regional trade deals atau global trade deals yang sedia ada. Pada RCEP ini adalah negara utama yang menjadi tulang belakangnya adalah China, dan ini adalah antara kelebihan yang besar saya kira untuk usahawan kita yang banyak berdagang dengan negara China sebagai contoh. Bagaimana usahawan memandang akses ini boleh menjadi satu batu loncatan kepada pengembangan usahawan-usahawan kita ke peringkat serantau, kerana sebelum ini mungkin agak berbeza dengan FTA bilateral dan sebagainya. Namun bagaimana untuk RCEP ini harus dipandang oleh usahawan kita? Pada pandangan saya, RCEP ini memang adalah satu trade deal yang agak lumayan atau bagus. Especially bila Malaysia adalah satu negara atau dikatakan manufacturing hub, terdiri daripada especially advanced manufacturing. Kita mempunyai usahawan yang mendorong dalam, for example, chip manufacturing atau PKS yang boleh merantau pasaran 15 negara yang terdiri daripada rakan RCEP ini. So pada pandangan saya, RCEP ini memang adalah forward thinking trade pact yang patutlah diguna pakai oleh usahawan-usahawan Malaysia untuk memasuki pasaran yang baru di rantau ini. Dan sudah pastilah kerana ahli-ahli di bawah RCEP ini berbeza latar ekonomi dan juga sosialnya sendiri. Kalau Malaysia ini juga sudah pasti ada cabaran dari segi mungkin kapasiti ekonomi dan sebagainya. Bagaimana harapan usahawan sendiri supaya beberapa industri diberikan sedikit pelindungan ataupun sokongan supaya mereka dapat bersaing dalam keadaan terbuka di bawah RCEP itu dengan lebih berjaya? Pada pandangan saya, memanglah pihak kerajaan atau agensi-agensi yang dikenal pasti perlu melindungi industri-industri sebegini. For example, manufacturing yang terdiri daripada high-end manufacturing, atau kita telah tengok di kebelakangan ini chip manufacturing yang memang Malaysia di antara manufacturing hub yang terunggul. We have some of the best manufacturers di rantau ini. So industri-industri sebegini patutlah dilindungi oleh kerajaan, dan tengok kita perlulah mencapai macam mana kita boleh mendorong usahawan ini untuk lebih memasuki pasaran yang baru.
Seharusnya kita melihat bahawa pembukaan pasaran ataupun pemberian akses pasaran sebegini menjadikan Malaysia boleh mengetengahkan industri tertentu yang kita mempunyai kekuatan tersendiri. Pada pandangan Nitash sendiri, apa mungkin beberapa industri yang kita harus memberikan tumpuan khusus di bawah RCEP ini supaya kita menjadi negara yang dituju dalam aspek tersebut? Sebagai contoh, Nitash menyebutkan tentang semiconductor seperti tadi. Apa lagi mungkin industri lain yang harus kita berikan tumpuan supaya kita menjadi negara yang negara pilihan dalam sektor tersebut di bawah RCEP ini? Pelbagai produk yang terdiri daripada, for example, produk-produk base manufacturing yang Malaysia ada kekuatan dia. For example, produk-produk tourism, medical atau dikatakan gloves. Kita mempunyai satu industri yang terunggul bukan saja di rantau ini tetapi di dunia. And I think medical products kebelakangan ini sejak pandemik COVID yang telah melanda 2 tahun yang ini, pelbagai medical industries yang telah berkembang di Malaysia. So bukan sahaja dari segi semiconductor tetapi medical industries, manufacturing hub, PKS yang ada di bawah boleh di upskill kan dengan kekuatan untuk mendorong lebih dalam rantau ini dalam bidang-bidang yang boleh dikatakan tariff-based industries. Dengan RCEP kita telah mendapat tahu 90% daripada tarif ini akan di-waiver, ditolakkan. So pada pandangan saya, posisi Malaysia sebagai global manufacturing hub adalah masa yang terlebih bagus sekarang dari dulu dengan mempunyai RCEP yang telah diratifikasikan Jumaat lalu. Okey. Apabila kita bercakap tentang pada awal tadi Nitash menyebutkan kefahaman itu masih kurang di kalangan usahawan dan sebagainya, kerana ini penting dan juga kritikal kerana kita sudah melaksanakan perkara ini, bukan lagi perbincangan. Bagaimana sesi engagement itu harus dilakukan? Apa harapan usahawan supaya mereka ini lebih memahami, difahamkan lagi tentang RCEP ini, kelebihan mereka dan juga apa yang diharapkan program sebagaimana yang perlu diwujudkan untuk memastikan usahawan ini faham supaya cepat momentum itu kita dapatkan. Ya, dari segi Yayasan Usahawan Malaysia, Najib, kita akan melalui Industries Unite yang terdiri daripada lebih 114 rangkaian rakan-rakan organisasi yang terdiri daripada PKS SME Association dengan association yang lain. Pihak kami akan berdialog dengan setiap individu atau usahawan yang terdiri, member organisation, untuk memberikan apakah manfaat dan impact yang kita boleh benefit daripada RCEP ini. So memanglah kita perlukan kerjasama kementerian-kementerian serta agensi-agensi yang lain, tetapi dari segi pihak Yayasan Usahawan dengan Industries Unite yang terdiri daripada lebih 114 organisasi, pihak kami akan melakukan roadshow untuk menerangkan dengan lebih mendalam lagi apakah konsep atau formula RCEP yang terdiri. Okey, dan secara ringkasnya sudah pasti ini membantu juga untuk pemulihan pasca COVID-19? Memang betul. Pada pandangan saya, RCEP ni boleh membantu industri-industri yang telah dikatakan terpencil untuk 2 tahun yang sebelum ni untuk membangun semula. Kita lah boleh mempelajari daripada rakan-rakan di China atau negara-negara rantau yang ada bagaimana kita boleh memasuki pasaran baru. Inilah satu advantage yang kita ada sekarang. Okey, Nitash Malani, thank you so much. Terima kasih kerana meluangkan masa pada pagi ini bersama dengan kami, iaitu pengerusi Yayasan Usahawan Malaysia. Kita membincangkan tentang RCEP yang mana telah pun dikuatkuasakan di Malaysia pada Jumaat lepas dan bagaimanakah tahap pemahaman usahawan kita. Ini nyata bahawa penerangan lanjut dan juga usaha berterusan harus diberikan kepada usahawan supaya mereka boleh merebut peluang ini, akses pasaran ini dan juga keterbukaan ini supaya mereka pulih pasca COVID-19 dan juga pada masa yang sama membawa ekonomi Malaysia untuk ke tahap pemulihan yang lebih tinggi, lebih baik. Baik, kita akan berhenti rehat sekali lagi, kembali selepas ini.